tepikan dulu insya-Allah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Amana. Itu perkataan amana. Amana ni terjumpa banyak kali di atas tadi tu. Yang kita jumpa tadi amanu, amanna rasulu bima unzil. Amana itu kata dasar al-hamzah, mim dan nun, hamzah, mim dan nun, kata dasar dia. Jatuh wazan nombor 2. A'mana saja. A'mana. Sebab hamzah asal ada, tambah dengan hamzah wazan nombor 2, jadi a'mana. Berat berjumpa dua hamzah tu dimatikan kedua tu. A'mana. Akhirnya dijadikan panjang. Amana. Itu namanya mat apa ya, mat badal. Itu kena tanya guru tajwid itulah insya-Allah. Ustaz tajwid kita pakar bagian insya-Allah. Amana. Maknanya amanah. Siapa pelaku bagi amanah tu? Pelaku bagi amanahnya adalah an-nasu. Macam mana an-nasu, orang ni, manusia ni menjadi pelaku kepada amanah ni sebab dia bagi depan. Qalu, siapa berkata tu? Qalu tu. Wow, mereka. Anu'minu kama amana sufaha. Siapa pula bagi perkataan amanah ini pelaku dia? Tadi pelaku amanah yang pertama tadi tu nasu, orang. Amanah yang kedua ni pelakunya sufaha, orang-orang yang tak berfikiran, orang yang apa? Yang bodoh dah kata sufaha ni ya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamu. Wa idza laqu. Baik, perkataan laku ini. Perkataan laku. Wa idza laqul ladzina amanu. Laku ni lam, kata dasar dia adalah lam. Itu wow tu menunjukkan dia ni adalah perbuatan. Wow tu. Ramai pelakunya. Laf, qaf, lam, qaf. Kalau kita bilang dia punya huruf, dia punya kata dasar tak cukup je. Lam, qaf ni. Tolak waw, sebab waw tu kata dasar. Waw tu kata pelaku, waw pelaku. Jadi lam, qaf saja. Bila lam, qaf maknanya dia tidak lengkap. Dia tidak lengkap tu maksudnya ada something yang missing lah. Missingnya adalah huruf illah. Apa huruf illahnya tu? Lam, qaf dan huruf illah. Jadi begitu lam, qaf dan huruf illah, wazan nombor 1 ya. Jumpa ada tu laqiya, tambah dengan waw jadi laku. Lam, qaf ya. Dia macam ni ya, dia macam ni. Dia lam, kata dasarnya lam, qaf ya. Lepas tu dia tambah dengan jadi kata wazan nombor 1. Nombor 1 dia macam ni ya. Dia wazan nombor 1 yang dalam bentuk laqiya, dia macam ni. Laqiya. Dia jadi gitu. Jadi laqiya. Bila nak tambahkan waw mati ni kan, waw untuk orang ramai ni. Laqiya ni maksudnya dalam nombor 1 maksudnya bertemu, berjumpa, liqa. Dalam bahasa Melayu ada liqa. Ila liqa. Bahasa Melayu pula bahasa Arab. Jadi apabila tambah dengan kata bertemu, ini dia bertemu. Kalau ramai-ramai bertemu, laku kan. Ramai-ramai, bila kita tambahkan huruf waw tu, dia akan jadi macam ni. Dia kena buang huruf ilah tu. Jadi huruf ilah tu buang. Jadi dalam keadaan macam ni, tak boleh lah qaf tu bagi bawah. Jadi laqiyu, tak sedap. Laqiyu, akhirnya dia akan jadi bagi depan untuk meraihkan waw tu. Itu laku tu. Itu laku. Sebab asalnya qaf tu bagi bawah, laqiyu. Akhirnya terpaksa bagi depan lah. Sebab apa? Sebab dia nak meraihkan waw tu. Okey, baik. InsyaAllah. Ilah tu ingat masalah tu? Alin tak ada apa alih ni. Alin tunggul je. Baik. Seterusnya perkataan laku. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau. Khalau pula. Khalau. Wa idza khalau. Khalau ni pula, ialah yang laku tadi. Khalau ni kata dasarnya ialah kha, lam, huruf illah. Kha, lam dan huruf illah. Dia kha, lam, huruf illah tadi. Beza dengan ni, ramai orang keliru ni. Tengok orang Arab sendiri pun kadang dia sebut silap ni. Ada beberapa yang itulah, orang Arab ni banyak jenis. Dia tak belajar, dia belajar. Yang kurang belajar dia tak faham juga kadang. Perkataan khalau tu, dia kena sebut khalau, tak boleh sebut khalu. Ramai kena sebut khalu. Allah. Jadi kha, lam dan waw tu kata dasar dia. Jatuh wazan nombor 1, dia jadi macam ni nombor 1 dia khala. Ni. Yang ini yang atas tadi tu wazan nombor 1 dia laqiya. Laqiya, bertemu. Masukkan waw jadi laku. Khala ni ya. Khala ni wa idza khalau, bersendirian. Khalau. Kata dasar dia ialah kha lam waw.
khalwat. Khalam waw. Khalwat. Bersendirian tu. Tapi kita Melayu silap sebut khalwat. Khalwat tu khalwat maksudnya duduk sendirian. Kita khalwat dengan orang lain. Tak kena. Jadi khalau. Nak kata Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira. Allah berkhalwat pula. Maknanya Rasulullah SAW tu duduk berseorangan di Gua Hira. Bukan untuk khalwat dengan sesiapa pun. Ceritanya khala maksudnya bersendirian, tidak ada orang lain. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka itu berkhalwat dengan syaitan mereka, maksudnya bersendirian, tak ada orang lain dengan syaitan saja. Syaitan mereka tu ketua mereka tu. Idza khalau. Jadi kita khala ni bersendirian, khala. Fi'il madhi dia wazan nombor 1 je, khala. Khala asalnya khalawa tapi dia matikan waw dia khala jadi alif. Itu cerita dia. Lepas tu kita nak tambahkan dengan waw. Waw tu tambahkan dengan waw. Dia tambahkan dengan waw, kita langgar je lah. Bila kita langgar tu, capaklah alif tu. Alif tu, elah. Dia tinggal macam tu. Khalau, terus baca je lah khalau. Tak payah ra'ikan lah waw tu. Yang Acah tadi tu, yang laqiyah tadi tu, dia ra'ikan waw tu sebab dia bila kita masukkan waw, tengok ya. Kita masukkan waw, dia akan jadi laqiyu. Jadi rumit sebut tu. Sebab terpaksa jadi laqau tu. Laku tu. Di depan je lah. Sebab dia pada bawah, yang naik depan atas. Sebab boleh bawah ni. Sebab memang asalnya kita perlu kembali ke depan untuk suarakan waw tu. Laqiyu. Jadi laku je. Tapi yang ini lain. Yang ini khala tambah dengan waw, dia jadi terus buang huruf elah jadi khalau terus. Khalau terus lah. Sebab apa? Sebab senang sebut, dia tak ada masalah tu. Sebab kalau kita sebut khala, tukar waw jadi alif, contohnya lah, tukar waw jadi ini, dia jadi lain makna pula lah. Tukar waw tak sedap lah. Ini kena macam tu lah. Khalau terus je. Sebab khalau boleh baca, tak ada masalah. Tak berat bacanya. Idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tughyan ni kita dasar wazan apa tu? Tughyan. Ada tak perkataan tughyan kat sini yang boleh masuk? Tak ada. Jadi dia tu kata nama biasa je. Ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda. Ishtarawud ni banyak perkataan di Al-Quran, sama kita tahulah ya. Tak apalah. Jumpa nanti insya-Allah kita akan faham lah. Perkataan seperti ini ya, ishtarawud dalalata bil huda. Ishtarawud dalal ni asal dia, kata asal dia. Shin ra waw. Shin ra bukan waw. Tak apalah sebut huruf ilah je dulu. Shin ra huruf ilah. 3. Shin ra huruf ilah. Shin ra dan huruf ilah. Ta ni ini imbuhan shin ta ni kita tengok wazan. Ada perkataan alif dan ta kat tengah tu. Wazan nombor apa? Nombor 5. Kena ingat wazan nombor 5. Ifta'ala. Ini tempat alif dan tempat ta. Okey. Tempat alif dan tempat ta. Jadi kata rasanya ialah shin ra. Bila ada shin ra saja, dia tak cukup koram, dia kena ada satu lagi, iaitu huruf ilah. Di mana huruf ilahnya? Di antara wa dengan ra ni. Ni, lepas ra ni. Jadi kata rasanya shin ra dan huruf ilah ya. Shin ra dan ya. Shin ra dan ya, shin ra dan ya. Bila kita masuk wazan nombor 5, dia akan jadi ifta'ala, jadi ishtara. Ishtara. Ra tu jadi ya ujung. Ya, macam alif gitu. Alif maksurah nama dia. Jadi ishtara. Itu perkataannya ishtara, wazan nombor 5. Maksudnya wazan nombor 5 tu maknanya tukar ataupun beli ya. Ishtara, tukar ataupun beli. Baik, tak apa, kita belajar perkataan ini. Shin ra ya. Bila dia nak pergi kepada wazan nombor 5, nombor 5, dia akan jadi ishtara. Di mana ishtara ni baris sikit dah senang ya. Ini ta ni ialah ta imbuhan bagi wazan nombor 5 punya ta tengah tu Alif ni adalah imbuhan juga. Jadi 2 imbuhan kat situ. Terasanya shin ra ya. Ingat perkataan shin ra ya ni dia dalam Quran ni dia maknanya jual ataupun beli ya. Ishtara beli, isyara jual. Ishtara kena kojok balik tu. Ishtara dia maksudnya menjual ataupun menukar. Sebab zaman dulu dia tak ada beli-beli, masa zaman tak ada duit, jadi dia barter, sistem barter. Jadi ke ishtara tu beli boleh,
Jual boleh. Tukar lah maksudnya. Tukar. Ishtara. Ishtara. Jadi kalau ishtara tu, ulaikal ladzina ishtarawud dalalah. Macam mana jadi ishtarawud dalalah bil huda? Tu dia macam ni. Ishtara, perkataan ishtara, ingat insya-Allah tu wazan nombor 5, maknanya membeli atau menukar. Jadi kita masukkan waw. Kita masukkan waw untuk ramaikan dia tu kan. Bila kita nak tempelkan dengan kata kerja tu, dia akan hilangkan huruf ilah tu kan. Dia jadi gitu ishtara. Sebab tu dah terus baca ishtara. Tu baca ishtara macam khalau ni juga tu baca khalau, tapi yang ni ishtara, tu baca ishtara tanpa kita ubahlah. Yang ni dia terpaksa kita baca laku sebab dia asalnya bahagian bawah ni. Ingat gitu lah. Ingat gitu. Ingat gitu lah. Kalau jumpa perkataan macam ni, ingat gitu cara dia. Lepas tu dia atas depan, itu bagi depan tu daripada awal nak atas tu. Tapi yang ni tak perlu ni, terus isyarat je. Ini untuk perkataan yang berada huruf L lah. Kalau perkataan lain tu, kalau amana, teruslah amanu, tak ada kata amanah pula ya. Amanu lah. Ra'inkan waw tu. Yang ni tak perlu ra'inkan waw lah ni kat sini. Bateri nak habis pula, masya-Allah. Jadi istarau. Ya. Asalnya adalah sekali lagi ya. Kemudian tambahkan dengan waw. Ni kalau langgar terus. Istarau dah. Terus istarau. Lepas tu ada tu perkataan dia namanya ad-dalalata. Di dalam bacaan Quran kita akan sebut macam ni. Ini beza bahasa Quran dengan bahasa modern Arabic. Kalau modern Arabic orang tak sebut macam ni. Istarud dalalah gitu ya. Istarau ad-dalalah gitu je lah. Itu modern Arabic lah kalau perkataan tu dalam ada digunakan dalam cakapan Arab moden. Tapi dalam bahasa Quran ni kita kena raikan belaka. Ishtara. Lepas tu kita nak hidupkan perkataan ni ada sabdu ni, dha ni. Jadi nak melangkahkan teguh daripada ra ni. Nak melangkah teguh ke dha ni, umi juga lompat tinggi tu. Ishtaralud dha, tak boleh dia lompat tu. Dia lompat tak boleh pada ra ni, nak lompat kepada dha ni jauh sangat dia punya gap dia tu. Gap dia tu. Jadi kita paksa lah kita hidupkan yang mati ni, asalnya mati ni. Akhirnya terpaksa hidup. Hidup ni ialah pada bahagian depan lah. Ishtarawud. Gitu. Hidupkan bahagian depan. Pada itu teknikal sikit je. Itu antara benda-benda yang perlu kita belajar ya, untuk kita memahami selok-belok bahasa Quran ni. Bukan nak faham lebih sangat, kita cuma nak faham dia punya macam perkataan tu, tukar-tukar dan sebagainya lah ya. Senang je insya-Allah. Tak susah pun, ini teknikal sikit je. Lama-lama kelamaan kita akan dapat sendiri dalam benda tu tanpa kita sedari ya. Macam kita pandu kereta lah. Bila pandu kereta, gear tu kadang-kadang tu mula-mula kita belajar kereta gear manual tu, dia kena tengok gear, kena bilang gear dan sebagainya, tengok tanda gear tu. Tapi lama-lama kelamaan yang masuk sendiri ya gear tu, insya-Allah. Itu betul lah belajar bahasa Arab ni juga. Mula-mula ni memang kita kena ingat ni, pertama kata rasanya apa, wazannya apa, jatuh, siapa pelakunya. Lama-lama kelamaan ni masuk sendiri je 1 2 3 4 5 tu. Jadi buat latihan insya-Allah. Ada 5 perkara yang saya tunjukkan tadi. Pertama, tahu kata dasar. Yang kedua, pastikan dia punya wazan nombor berapa. Yang ketiga, tahu kata kerja siapa pelaku dia. Kalau boleh satu lagi ialah makna asas setiap perkataan tu, makna asas. Makna asas setiap perkataan tu, wazan. Tapi jatuh wazan nombor berapa tu, kita tahu wazan tu, jatuh wazan tu maksudnya apa. Perbezaan wazan, makna yang saya tunjuk dalam pelajaran sebelum ni ada insya-Allah. Tapi itu kena buat latihan banyak jugalah. Insya-Allah. Sambil membaca Quran tenung-tenunglah insya-Allah makna-makna di sebalik ataupun kata dasar dan wazan-wazan itu. Lama kelamaan insya-Allah Allah Taala akan buka hati kita untuk mendapat bahasa atau kuasai bahasa kitab suci-nya insya-Allah. Jadi itu saja pelajaran untuk kita hari ini insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa buat kuis ya. Kita ada kuis tu selepas setiap pelajaran, kita ada kuis. Pastikan setiap pelajaran kita buat kuis. Kuis tu dia untuk kita ulang kaji, dan ada juga info-info baru yang saya bagi tahu melalui kuis tu. Secara sedar tak sedar ya. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan buat kuis di bawah pelajaran kita ni, di bawah info video ni insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.